Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kita semua berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sama-samalah kita mendukung SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam membendung wabak COVID-19. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada anda semua satu platform yang dibina oleh pasukan Unity, iaitu unimosi.asia. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan dahulu sedikit berkenaan kumpulan perniagaan Unity. Kumpulan perniagaan Unity Asia terdiri daripada lebih 10 anak syarikat dari pelbagai bidang perniagaan. Antaranya adalah pendidikan, pembinaan, latihan, khidmat nasihat, khidmat eksport dan teknologi maklumat. Jadi, apa yang akan dijelaskan di dalam sesi ini adalah yang pertama, sedikit imbauan berkenaan learning evolution. Kita cuba kupas dan selidik apakah metodologi, teknologi yang pernah digunakan sejak dari dulu sehingga sekarang dan seterusnya di masa hadapan. Dan yang keduanya, kita akan lihat platform Unimosi ini secara lebih mendalam. Manakala di akhir sesi ini, kita akan menunjukkan kefungsian sistem atau platform Unimosi ini secara langsung. Section 1, Learning Evolution. Learning Evolution. Saya istilahkan fasa pembelajaran before century sebagai discovery. Pada masa itu, pembelajaran tertumpu kepada penggunaan gambar, imej dan simbol. Manakala zaman selepasnya sehingga zaman yang kita ada sekarang adalah kaedah classroom ataupun bilik darjah, di mana sistem pembelajaran menjadi lebih formal dan tersusun. Masuk kepada zaman milenium, kaedah pembelajaran online mula timbul dan diperkenalkan. Jika kita lihat Perancangan Pendidikan Negara Malaysia pada tahun 2015, Menteri Pengajian Tinggi pada ketika itu telah memperkenalkan Global Open Learning Blueprint yang antara lain ingin memperkasakan kaedah pembelajaran secara online di Malaysia. Namun begitu, pelaksanaannya tidak begitu agresif sehinggalah awal 2020. Pada suku pertama 2020, pandemik COVID-19 telah mengubah perspektif sebuah pihak yang terlibat dengan pembelajaran di mana e-learning mula menjadi tumpuan semua pihak tidak kira di kementerian, sekolah dan orang ramai. Pada masa ini, pembelajaran melalui internet mula menjadi popular. Penggunaan video dan live streaming sebagai medium penyampaian semakin dikenali dan disukai. Tidak mustahil di masa-masa hadapan, kaedah penyampaian pembelajaran ini akan mula menggunakan teknologi artificial intelligence yang lebih canggih seperti augmented reality dan virtual reality. Sukar kami nyatakan bahawa pembangunan platform Unimosi ini telah mengambil kira kemungkinan evolusi ini di masa-masa yang akan datang. Section kedua. Mari kita lihat apakah yang ada di dalam platform Unimosi ini. Unimosi, platform e-learning ini boleh diakses di URL seperti yang tertera. Manakala berita terkini berkenaan platform ini dapat juga dilihat di beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Platform Unimosi ditempatkan di cloud yang bersifat expandable dan large scale. Ini menjawab tanda tanya pengguna berkenaan dengan ruang storan dan had capaian yang mana ia tidak akan mengganggu para pengguna semasa proses pembelajaran di atas talian. Kami juga turut mengambil kira pedagogi yang sesuai dengan konsep yang ingin dibawa di dalam platform Unimosi ini. Justru, kami menerapkan unsur-unsur pembelajaran yang berkonsepkan social constructivist yang mana para pelajar akan merasakan seolah-olah menggunakan aplikasi media sosial semasa proses pembelajaran secara online ini. Tambahan kepada itu, kami turut menitik beratkan hasil daripada pembelajaran online. Jadi, proses pembelajaran dibentuk supaya dapat menghasilkan output yang optimum. Lumrahnya, platform online ini mensasarkan saluran global yang luas. Namun begitu, kami turut mengambil kira keperluan sesetengah organisasi yang memerlukan platform khusus untuk mereka sahaja. Jadi, platform Unimosi juga dapat disesuaikan mengikut domain yang berkenaan. Di musim pandemik ini,
di samping ramai telah memahami betapa pentingnya platform e-learning ini, kita mula dapat melihat beberapa perubahan besar di dalam proses pembelajaran kita yang kita istilahkan di sini sebagai fundamental shift. Yang pertama, many-to-many relationship. Kita dapat rasai bahawa e-learning platform menawarkan kaedah pembelajaran yang lebih bersikap terbuka di mana proses komunikasi berlaku dengan banyak hala, tidak seperti tradisionalnya di mana komunikasi lebih tertumpu kepada satu arah iaitu daripada guru kepada pelajar. Yang kedua, self-paced. Pembelajaran tidak lagi tertakluk kepada jadual kelas yang rigid. Pelajar boleh mengawal dan merancang sendiri waktu belajar yang sesuai untuk mereka. Sistem akan membantu pelajar untuk belajar secara sistematik dengan adanya fungsi progress tracking untuk setiap kandungan subjek yang mereka ikuti. Di samping itu, guru juga mempunyai keupayaan untuk melihat kemajuan pelajar-pelajar mereka melalui dalam sistem. Seterusnya adalah blended learning. Platform e-learning yang di bidang ini juga menawarkan fungsi blended learning yang komprehensif di mana proses pembelajaran secara online dan secara kelas fizikal dapat digabungkan tanpa mengabaikan objektif dan fungsi utama proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempatnya, ciri flipped classroom. Ciri ini merupakan satu pedagogi kreatif pembelajaran yang komprehensif di mana arahan pengajaran berubah dari kumpulan ke individu. Manakala, ruang pembelajaran berkumpulan pula dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang dinamik dan interaktif. Yang terakhir adalah fungsi penilaian atas talian yang komprehensif di mana guru dapat menyediakan kuis, ujian dan kerja rumah dengan mudah. Manakala proses pemakahan secara atas talian dapat memudahkan lagi kerja-kerja penilaian dibuat. Ini adalah gambaran skrin dashboard untuk sistem admin. Paparan laporan seperti jumlah ahli atau pelajar berdaftar, jumlah subjek yang didaftarkan dapat diakses dengan mudah melalui dashboard ini. Di samping, banyak lagi fungsi administratif yang lain.